Pendidikan Islam tahun 4. Mari belajar topik dakwah Nabi Muhammad SAW. Melalui video ini, murid dapat menjelaskan maksud dakwah dengan tepat, menghuraikan cara dakwah Rasulullah dengan betul, memperincikan tentangan kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah dengan betul. Untuk memastikan keberkesanan video ini, murid mestilah telah mempelajari tajuk dakwah Nabi Muhammad SAW, sentiasa fokus dan beri perhatian kepada video yang ditayangkan. Isi kandungan video ini adalah: pertama, maksud dakwah. Yang kedua, cara Nabi Muhammad SAW berdakwah. Dan yang ketiga, tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Assalamualaikum murid-murid, apa khabar semua? Alhamdulillah, kami semua sihat Ustazah. Alhamdulillah, sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, Ustazah ingin tunjukkan kepada kamu semua satu gambar. Sila lihat gambar ini dengan teliti. Apakah yang kamu boleh lihat berdasarkan gambar tadi? Seseorang sedang bercakap di halayak ramai, Ustazah. Seseorang sedang mengajak supaya beriman kepada Allah. Bagus murid-murid. Gambar tadi menunjukkan seorang pemuda sedang mengajak orang ramai supaya beriman kepada Allah atau dipanggil sebagai dakwah. Hari ini kita akan belajar mengenai sirah dakwah Nabi Muhammad SAW. Apa itu dakwah, Ustazah? Baiklah, jom kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan dakwah. Dakwah bermaksud menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah serta kembali ke jalan yang benar. Ustazah, bagaimanakah cara Rasulullah berdakwah? Rasulullah berdakwah melalui dua cara, iaitu secara sulit dan secara terang-terangan. Dakwah secara sulit. Nabi Muhammad berdakwah secara sulit di Mekah selama 3 tahun. Baginda berdakwah kepada kaum kerabat yang rapat dengannya terlebih dahulu. Pusat dakwah baginda pada ketika itu ialah di rumah Sayyidina Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Yang kedua ialah dakwah secara terang-terangan. Selepas 3 tahun berdakwah secara sulit, Allah menurunkan ayat yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah dakwah secara terang-terangan diturunkan melalui ayat 94 surah Al-Hijr. Namun, dakwah Nabi Muhammad mendapat tentangan yang hebat oleh masyarakat Quraisy. Ketika menyampaikan dakwah, Rasulullah sentiasa menunjukkan akhlak yang baik seperti berhemah dan bersopan santun dalam berdakwah. Tetapi baginda mendapat tentangan yang sangat hebat daripada orang Arab Quraisy. Namun, baginda masih menjalankan tanggungjawab baginda dalam menyampaikan dakwah. Mari kita lihat bentuk-bentuk tentangan orang Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Tentangan yang pertama, fitnah.
Orang Quraisy menuduh Nabi Muhammad sebagai gila, ahli sihir dan pendusta. Mereka mendakwa Nabi Muhammad adalah pemecah belah masyarakat dan pemutus silaturahim. Tentangan yang kedua, pemulauan. Orang Quraisy menghalang aktiviti berjual beli dan segala bentuk komunikasi dengan kaum muslimin termasuk perkahwinan. Ini menyebabkan orang muslimin kelaparan dan semakin tertekan. Pemulauan ini berlarutan sehingga 3 tahun. Tentangan yang ketiga, penyiksaan. Terdapat pelbagai siksaan yang dilakukan terhadap kaum muslimin seperti dijemur di padang pasir dan diletakkan batu besar di atas dada mereka, seperti mana yang berlaku kepada Bilal bin Rabah. Tentangan yang keempat, pembunuhan. Terdapat dalam kalangan sahabat Nabi Muhammad yang dibunuh dengan kejam seperti Sayyidina Yasir dan Sayyidatina Sumayyah. Slide uji minda. Sila jawab semua soalan yang diberikan mengikut masa yang telah ditetapkan. Soalan pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan dakwah? Dakwah bermaksud menyeru dan mengajar umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah serta kembali ke jalan yang benar. Soalan kedua. Bagaimanakah cara Nabi Muhammad SAW berdakwah? Soalan ketiga, apakah tentangan orang Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW? Soalan keempat, apakah sifat Rasulullah yang boleh kita contohi daripada peristiwa dakwah Nabi Muhammad SAW ini? Baiklah murid-murid, adakah kamu semua sudah jelas tentang topik sirah dakwah Nabi Muhammad SAW? Alhamdulillah, jelas Ustazah. Apakah pengajaran yang dapat kita ambil dari topik pembelajaran kita hari ini? Kita perlulah mencontohi sifat-sifat kepribadian Nabi dalam berdakwah. Betul Tok Aina. Kita perlulah sentiasa bersabar dan jangan mudah berputus asa dalam berdakwah. Hebat bukan Nabi Muhammad SAW? Atas usaha baginda menyampaikan dakwah, ajaran Islam dapat kita rasai dan pelajari sehingga ke hari ini. Jadi, kita perlulah sentiasa bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillah kerana dilahirkan dan dapat hidup sebagai Muslim. Kita juga perlulah meneruskan perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW agar dapat mengekalkan keunggulan Islam di seluruh dunia. Sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat berjumpa lagi pada masa yang akan datang.